itulah hakikatnya. Adakah kita sebenarnya rasa takut atau tidak bila kita berada di kawasan awam seperti itu kan? 2 tahun ni kita dah orang kata menjarakkan diri, social distance dan sebagainya. Tapi bila dibiarkan ada kebebasan ini, adakah kita benar-benar menjaga disiplin kita? Itu persoalannya, Zina. Dan untuk membawakan perbincangan ini, hari ini kita akan bersama secara atas talian bersama kita Dr. Nang Juniza Nik Zahari, pakar perubatan keluarga. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Pagi. Salam, baik, alhamdulillah. Okey. Baik Doktor, dan pastinya kalau bolehlah kita kongsikan sebab kita masih lagi dalam suasana beraya. Hari ini pun baru masuk hari ke-10 beraya, dan sudah tentunya kalau sebelum ini KKM sendiri menjangkakan ada peningkatan kes. Doktor boleh terangkan sikit tak mungkin dari segi trend kes COVID-19 setakat hari ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita tengok trend COVID-19 setakat ni, memang kita nampak meningkatlah kan, betul tak? Dan itu memang kebarangkalian yang kita sudah jangka apabila musim-musim perayaan sebab banyak pergerakan kelompok manusia, banyak perkumpulan di majlis hari raya, di alumni dan sebagainya. So apabila pergerakan kelompok manusia dan perkumpulan manusia, maka kebarangkalian kes untuk naik itu memang tinggi, dan memang ini terbuktilah dengan kita punya kes yang terbaru ni kan pada 9 Mei. Macam ditunjukkan dalam gambar sebentar tadi kan, ada naik sehingga 2,000. Ya, Doktor, mungkin secara hakikatnya lah kita sebagai manusia ni mungkin kita mudah lupa, kita mudah leka dan sebagainya kan. Tetapi dalam fasa peralihan ini, kita faham mungkin kebanyakan peratusan tinggi di Malaysia telah pun mendapatkan dos vaksinasi penuh. Jadi mungkin ada yang merasakan kalau ada gejala sikit-sikit, tak apa kot, ada perlindungan. Bagaimanakah input atau pandangan doktor berkenaan dengan cara pemikiran seperti ini, Doktor? Bagi saya, apabila kita memandang enteng gejala ringan COVID-19, kita sebenarnya telah meletakkan diri kita dalam bahaya. Bukan saja kita meletakkan diri kita dalam bahaya, kita letakkan masyarakat dalam bahaya, keluarga kita dalam bahaya, malah kita meletakkan negara kita dalam bahaya. Okey? Sebab gejala enteng ni, gejala ringan ni kalau kita pandang enteng, kita pandang ringan, kita sebenarnya boleh menyebabkan kemudaratan kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bila saya kata kemudaratan kepada diri sendiri ni, Reina dan Sofia, bila kita ni bergejala, sebenarnya badan kita bagi signal. Okay? You have to rest, awak kena rehat, awak kena ambil ubat untuk mengurangkan gejala. Jika awak tinggi, mungkin doktor akan menawarkan ubat antiviral yang ada sekarang, itu Paxlovid. So untuk golongan yang berisiko untuk menjadi lebih teruk. So kita kena faham bahawa badan kita memerlukan rehat, badan kita memerlukan isolasi untuk menjaga supaya tidak lagi mudarat. Saya daripada itu macam saya kata penting kepada mengurangkan kemudaratan dalam komuniti sebab kita nak mengelakkan penularan. Okay? Penularan ibu, mak ayah kita yang tersayang, anak-anak kita yang belum divaksinasi kan. So especially golongan-golongan yang berisiko tinggi. So itu yang saya kata bahawa gejala-gejala ringan COVID-19 memang kita tak boleh pandang enteng lah. Reina dan Sofia, kita nak teruskan raya pada tahun-tahun hadapan. Berkurang lagi macam tahun-tahun sebelumnya. Dan pastinya apa yang merisaukan kita seperti yang doktor katakan tadilah tentang golongan rentan seperti golongan warga emas ini sendiri yang perlu diberi perhatian. Doktor, kita sebut tentang gejala ringan ini. Pastinya kita nak memberi pemahaman yang jelas lah kepada penonton kita. Kalau boleh doktor kupaskan sedikitlah yang dikatakan gejala ringan. Okey. So kita faham, saya rasa by 2 tahun ni, setelah 2 tahun kita bergelumang dalam COVID ni, kita tahu bahawa COVID ada berapa kategori? Ada 5 kategori kan. Dan gejala ringan ni juga dikenali sebagai gejala 2A. Kalau kita tengok dalam KKM atau Kementerian Kesihatan punya garis panduan, gejala ringan ni adalah bila kita batuk, sesama, sakit tekak, tapi tanpa menyebabkan demam yang berterusan dan mengakibatkan sesak nafas. Okey. Kedua, kadang-kadang kita ni bila kena COVID, kita hilang dari rasa ataupun kurang dari rasa, kurang dari bau, tapi kita lalu lagi makan lemak. Macam itulah. Ketiga. Kemudian kadang-kadang yang melibatkan aktiviti penghadaman kita. Seperti kita rasa loya, kita rasa nak muntah kan, ataupun cerit-berit, tapi muntah dan cerit-berit itu tak keterlaluan. Maksudnya dalam kuantiti yang tidak banyak, tidak kerap, dan kita masih boleh ambil makanan, ambil minuman dan menjalankan aktiviti macam biasa. Dan seterusnya, biasanya bila kita kena serangan virus,
kiralah COVID-19 ataupun virus-virus lain, terutamanya dengan COVID-19 sendiri, saya pun pernah kena COVID-19. So sakit badan ni, sakit otot ni memang akan terasa lah, okey? Sakit badan dan sakit otot akan terasa dan kita rasa lesu sikit. Tapi kita bukannya lesu sampai terkelepek ataupun terbaring saja atas katil. Kita masih boleh jawab telefon, kita masih melakukan aktiviti macam biasa. Itu adalah gejala-gejala ringan yang COVID-19 tapi kita tak boleh pandang enteng. Maksudnya kalau kita ada gejala ringan itu, kita masih boleh berfungsi seperti biasa. Betul. Jadi itu yang menjadi mungkin sedikit sebanyak orang confused ataupun tidak tahu bagaimana untuk melakukan pelakuan yang seterusnya. Doktor, kita nak tanyakan juga, ada desas-desus mengatakan ketika raya Aidilfitri awal-awal tempoh hari kan, ada yang tak nak mengaku yang mungkin mereka ada gejala, mungkin positif dan sebagainya untuk beraya. Dan apakah impak pelakuan ini dalam jangka masa 2-3 minggu ini? Apakah jangkaan doktor sendiri? Okey. Pertama sekali saya nak beritahu kepada saudari Sofia, Rina atau Sofia bahawa sikap itu adalah sikap yang salah lah. Memang sikap yang salah dan tidak bertanggungjawab. Okey. Sebab kalau kita tengok macam mana kita punya YBMK, Khairy Jamaluddin berkata dan pihak KKM selalu mempertekankan bahawa sekarang adalah fasa di mana fasa community empowerment, iaitu pemerkasaan komuniti. Okay. Adakah KKM nak pergi cari you are positive, so you do self-test, awak buat test dan awak kena isytihar. Okay? So tindakan tidak bertanggungjawab tu pastinya akan menyebabkan kita ni, masyarakat sekeliling akan sengsara. Orang yang positif tu pergi cium pelum kita dekat apa, sebab sekarang dah boleh salam, dah boleh cium pelum, dah boleh minta duit raya, Rina, Sofia. Boleh. So bila dia minta macam tu, salam dengan kita dan sebagainya, dia boleh menjadi super spreader ataupun ejen penyebar. Jadi kita tak nak dah benda tu terjadi, kita nak cuba hidup dengan virus ni. Jadi setiap orang kena bertanggungjawab. Dia positif, duduk di rumah. Tapi kalau hari keempat, hari kelima, keenam, buatlah test. Kalau negatif, dia boleh release order yang boleh keluar seperti biasa. Even kalau bergejala sekalipun, saya lebih kepada jika bergejala, kalau boleh duduk di rumah. Tapi kalau nak juga join, tak jumpa dah 20 tahun ni, tak jumpa alumni dan sebagainya, pakai mask, pastikan jarak fizikal, elakkan persentuhan fizikal lah, sebab kita bergejala. Dan sepatutnya saya rasa sekarang sudah sampai tahap pemerkasaan komuniti. Okey? Okey. Saya setuju bila doktor menyentuh tentang pemerkasaan komuniti ini dan saya percaya juga ia melibatkan peranan dan tanggungjawab setiap pihak. Kalau kita ikutkan sekarang ni dengan sesi persekolahan sudah pun dibuka, aktiviti-aktiviti ataupun kita kata semuanya dah kembali untuk melakukan rutin seperti biasa. Apakah sebenarnya doktor yang perlu kita fahamkan kepada mereka di luar sana, ahli masyarakat kita, tentang peranan masing-masing ini? Okey. Peranan masing-masing simple jika semua orang faham konsep hidup bersama COVID, okey. Dan hidup bersama COVID ni kita tak boleh selfish, kita tak boleh pentingkan diri sendiri, okey. Kita jaga diri kita, konsep dia, dan jaga diri orang lain. Senang, konsep infectious disease, penyakit berjangkit adalah simple, jaga diri kita, jaga diri orang lain. Macam mana jaga diri kita? Ada beberapa SOP yang masih perlu diamalkan seperti mana yang digariskan oleh KKM. Makan tutup muka di dalam bangunan, di dalam kawasan tertutup dan kenderaan awam. Jangan sampai orang kena tegur kita untuk pakai mask dalam bangunan. Sebab di dalam bangunan ventilation dia tak bagus dan boleh menyebabkan penyakit itu tersebar. Okay? Dan jika di luar bangunan sekalipun, kalau anak-anak kita bermain di playground dan ataupun kita pergi pergi bersukan dan sebagainya, jika kita bergejala, saya galakkan untuk pakai mask. Ataupun jika kita berisiko tinggi, kita tak lengkap vaksinasi ke, ataupun kita ada penyakit-penyakit tertentu, anak-anak kita yang belum divaksinasi perlu memakai mask untuk mengelakkan jangkitan. Baik. Amalan membasuh tangan, ajar anak-anak kita seawal usia untuk membasuh tangan, bukan sahaja untuk COVID-19 tapi untuk semua virus yang lain. Okey, macam kita baru-baru ni ada outbreak hand foot mouth disease. Jenis virus sekalipun boleh dielakkan jika kita, orang dewasa dan orang muda, diajar untuk membasuh tangan setiap kali pegang permukaan, bersalam, dapat duit raya. Ini tengah-tengah anak gigit sampul raya sampai terkoyak. So itu yang kita kena jaga-jaga lah. Okay. Dan seterusnya, remember please, ingat trees. Okay. Pemerkasaan komuniti bermula daripada diri individu. Okay. Jika kita bergejala, sila buat test sendiri. Okay. Dan jika kita, saya galakkan lah kalau kita nak join majlis keramaian ke depan-depan ni banyak majlis berbuka, macam saya sendiri pun ada majlis berbuka dan sebagainya. So buat test kepada diri sendiri sebelum kita join alumni, majlis buka, pergi melawat rumah-rumah orang tua.
rumah mak kita, rumah makcik kita ataupun ni, buat saja test sebab murah. Baik. Saliva test sangat murah. Kemudian di number 3, kalau positif, buat test, report, update dalam MySejahtera. Jangan duk biar tak buat dalam MySejahtera. Sebab data tu penting untuk kita buat kawalan. Kemudian please inform your contact, your close contact, sebab ni responsibility kepada orang lain lah. Sebab contact tu boleh buat test dan dia pun boleh pantau gejala. Okay? Kemudian kita kena isolate. Kalau kita positif, janganlah pergi beraya. Rena Sofia, please. Kalau ada yang positif pergi beraya, buatkan agak kat dia. Pakai PPE masuk balik macam tu. Dan kemudian pantau gejala, jangan pandang enteng. Sila pantau gejala, lakukan pemeriksaan harian yang home assessment tool tu. Dan jika anda berisiko untuk mendapat COVID yang lebih teruk, sila ke CAC berdekatan ataupun hospital berdekatan untuk rawatan antiviral dan seterusnya. Baik. Terima kasih doktor memberikan kita peringatan. Terima kasih Dr. Nang Juniza Nik Zahari, pakar perubatan keluarga, sudi meluangkan masa memberikan peringatan, ketegasan itu untuk terhadap diri kita sendiri juga untuk menjaga disiplin demi kesihatan orang lain perlu dipertengahkan. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Benda sekecil-kecil macam kita pegang tombol pintu ke, tersalam ke, terpegang apa pembukaan pun, kita kena beringat-ingatlah inilah norma baru kita, dah diberi kebebasan, tapi kebersihan itu apakah langkah kita untuk menjaga kehidupan kita dan nyawa? Walaupun Sofia, ia dikatakan norma baru, tapi dia dah menjadi kelaziman dalam hidup kita. Betul. Rutin. Seharusnya kita sentiasa beringatlah perkara yang perlu kita patuhi sebaik mungkin. Setuju.